nasi fil masjid. Bab berkenaan dengan hadas dalam masjid. Hadas maksud di sini ar-rih, keluar angin, batal wudu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-malaikatu tusalli ala ahadikum. Malaikat maksudnya malaikat hafazah, malaikat yang menjaga manusia yang ada di persekitaran manusia, yang bukan raqib dan atid. Kumpulan malaikat itu, malaikat al-malaikatul hafazah ataupun al-malaikatus sayyarah, malaikat berpusing-pusing di persekitaran manusia. Malaikat-malaikat itu istighfar, meminta ampun, memohon ampun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap salah seorang daripada kamu, madama fi musallahu allazi salla fihi, selama mana dia tu ada di tempat semayangnya, selama mana dia ada di tempat semayang, maksudnya apabila dia dah selesai semayang, dah bagi salam, dia masih ada lagi di tempat semayangnya yang dia semayang pada tempat itu, itu bermakna tempat yang disediakan untuk sembahyang, bukan tempat khusus dengan tempat sujud tu. Sudah sembahyang, dia masih ada lagi di tempat disediakan untuk sembahyang tu, tidak keluar lagi daripada masjid. Malam yuhdis, selama mana ataupun selagi dia tu tidak berhadas, tidak batal wudu. Maksudnya sudah semayang, musalli itu yang semayang tu masih ada lagi di dalam masjid, di tempat biasanya semayang tu, dia masih duduk situ, sama ada semayang baca Quran, zikir dan sebagainya, dia masih di situ, tidak keluar lagi daripada tempat semayang tu. Selama mana dia ada di tempat tu, selama itulah malaikat akan memohon ampun dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya dia duduk dalam masjid di tempat semayang tu dengan wudu. Apabila dah batal wudu, istighfar daripada malaikat tu pun dah berhenti. Taqulu, malaikat
istighfar, kata Allahumma ighfir lahu, wahai Allah ampunilah dosa dia. Allahumma arhamhu, wahai Allah kasihanilah dia. Itulah doa daripada malaikat khusus bagi mereka yang masih di tempat semayang selepas daripada selesai semayang tu. Daripada terjematul bab dan hadis bab ni, Imam Bukhari menghendaki menolak pandangan mereka yang melarang muhdis yang tidak ada wuduk tu masuk dalam masjid ataupun duduk dalam masjid. Jadi Imam Bukhari hendak menolak pandangan mereka yang larang begitu. Jadi maksudnya boleh duduk dalam masjid, boleh masuk dalam masjid walaupun waktu tidak ada taharah wudu. Jadi hadas maksud di sini batal wudu. Jadi selagi waktu tidak batal wudu, malaikat istighfar. Bila dah batal wudu, sama ada dah terhenti doa istighfar daripada malaikat, tapi tidak bermaksud di sini tidak sah lagi dia duduk dalam masjid tu, tidak begitu. Jadi daripada situlah Imam Bukhari isyaratan menolak mereka yang menghalang muhdis yang masuk dalam masjid ataupun duduk dalam masjid tu. Babu bunyanil masjid, bab berkenaan dengan membina, membangun masjid. Wa qala Abu Sa'id, dan Abu Sa'id Al-Khudri kata, kana saqful masjid min jaridin nakhli, bumbung Masjid Nabawi adalah dipasang daripada jaridin nakhl, pelepah kurma. Keadaan Masjid Nabawi masa Rasulullah SAW masih ada, dan sampailah zaman pemerintahan Sayyidina Umar masih dalam keadaan begitu. Bumbung masjidnya pelepah kurma. Wa amara Umaru bibina'il masjid, dan Sayyidina Umar perintah dengan membina masjid, membangunkan masjid. Waqala, sambil itu Sayyidina Umar kata, ukinnun nasa minal matari, aku hendak memelihara ukinnu ay asunu, aku hendak memelihara waramai daripada terkena air hujan. Jadi maksudnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun sama. Masjid Nabawi ini menitis air hujan, tidak boleh lindung orang ramai semayang dalam Masjid Nabawi daripada terkena air hujan tu. Jadi sebab tu ada dalam sesetengah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, ada 3 hujan lekat selut di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman
pemerintahan Sayyidina Umar baiki, kemaskan masjid, bukan kata membesarkan ataupun meluaskan, memanjangkan Masjid Nabawi itu, tidak. Cuma Sayyidina Umar letakkan bumbung Masjid Nabawi itu dengan teratur, dengan baik, supaya tidak menitis air hujan. Waqala Ibnu Abbas, dan juga Abdullah bin Abbas kata, wa iyyaka an tuhammira au tusaffira. Sayyidina Umar kata, tujuan dia baiki masjid itu, bina masjid itu, hanya mau bagi lindung orang ramai daripada air hujan. Dan seterusnya dia pesan, wa iyyaka an tuhammira au tusaffira, hindarilah kamu daripada mewarnakan, merahkan ataupun kuningkan masjid itu. Fafatinan nasa, supaya fitnah kepada orang ramai daripada hiasan merah, kuning, itu memfitnah orang ramai. Memfitnah maksud di sini mengganggu khusyuk sembahyang orang ramai. Jadi Nabi itu isyaratan Sayyidina Umar mau meneruskan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernah Abi Jahm, dia hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu khamisah, satu selimut, satu selendang. Di situ ada tanda-tanda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulangkan balik selendang tu, tukar ambil dengan yang lain yang tidak ada apa-apa corak dan sebagainya. Dan ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hatni, innaha al-hatni an salati, sesungguhnya ia khamisah tu melalaikan daripada sembahyang, maksudnya mengganggu khusyuk dalam sembahyang. Jadi daripada situ Sayyidina Umar dah faham Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka sahaja yang boleh mengganggu khusyuk sembahyang. Itulah sebab Sayyidina Umar pesan, hindarilah kamu merahkan ataupun kuningkan masjid itu sehingga mengganggu sembahyang orang ramai. Jadi dengan adanya hiasan-hiasan dalam masjid, orang sembahyang terlihat dan terkhayal, dan kurangkan ataupun hilangkan khusyuk khudu dalam sembahyang tu. Yang tu Sayyidina Umar tidak suka. Itu sebab dia pesan supaya tidak menghiaskan Masjid Nabawi itu. Wa qala Anasun, dan Anas bin Malik kata, yatabahawna biha, ay yatafakharuna biha, mereka akan bangga dengan bina masjid itu. Maksudnya Anas bin Malik bagi tahu akan datang ni orang ramai akan bina masjid besar-besaran dan juga hias masjid. Kemudian mereka akan bangga dengan binaan-binaan seperti itu. Summa la ya'murunaha, kemudian mereka tidak mampu memakmurkan binaan masjid itu illa qalila, melainkan sedikit, hanya sedikit saja.
Maksudnya dalam masjid-masjid besar, masjid-masjid dah hias cantik, hanya akan ada sedikit saja orang buat ibadat, semayang, zikir, tilawah dan sebagainya, tidak ramai, tidak kiranya tidak padan, tidak sesuai dengan besarnya bangunan masjid, luas, cantik, tapi ruh dalam masjid tu, orang buat ibadat tu tidak ramai, sedikit saja. Waqala Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas kata, la tuzakhrifan naha ay la tuzayyinun naha, tentunya kamu akan mengindahkan, menghiaskan masjid kama zakharafatil yahudu wan nasara, ay kama zayyanatil yahudu wan nasara, seperti mana Yahud dan Nasara mereka menghiaskan gereja mereka, tempat sembahyang mereka. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره, Abdullah bin Umar memberitahu kepada Nafi, annal masjida kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labini wa saqfuhu al jaridu wa amaduhu khashabun nakhli. Abdullah bin Umar bagi tahu kepada Nafi keadaan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibina dengan bata dan bumbungnya pelepah tamar, dan tiangnya, tiang Masjid Nabawi itu khashabun nakhli, pelepah tamar. Falam yazid fihi Abu Bakrin syai'an, Abu Bakar As-Siddiq tidak melebihi, tidak menambahkan apa-apa padanya. Maksudnya zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Nabawi ada dalam keadaan asal. Maksudnya Masjid Nabawi tidak ubah daripada asal, dijadikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekal begitu. Wa zada fihi Umar, dan Sayyidina Umar menambahkan padanya, maksudnya tambah, kemaskan bumbung masjid supaya tidak menitis lagi air hujan dan sebagainya. Wa banahu ala bunyanihi, dan Sayyidina Umar membangunkan Masjid Nabawi atas binaannya yang ada fi ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil labini wal jaridi, dengan menggunakan bata, pelepah tamar. Wa a'ada amadahu khashaban, dan juga Sayyidina Umar kembali letakkan tiangnya khashab, kayu juga, cuma tukar tiang tu. Jadi maksudnya walaupun Sayyidina Umar
baiki semula Masjid Nabawi itu. Saidina Umar tidak besarkan, tidak luaskan, tidak panjangkan Masjid Nabawi itu. Dia kekalkan keadaan Masjid Nabawi sedia kala, cuma tukar tiang, ada apa-apa patuk baiki dan tutup bombong tu dengan kemas supaya tidak menitis lagi air hujan. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Summa ghayyarahu Utsman. Setelah itu Sayyidina Utsman mengubahkan Masjid Nabawi itu, fazada fihi ziyadatan katsiratan. Sayyidina Utsman tambahkan padanya, pada Masjid Nabawi, tambahan banyak, maksudnya bagi luas Masjid Nabawi, bagi panjang, supaya muat orang ramai. Wa bana jidarahu bil hijaratil manqushati wal qassati. Dan Sayyidina Utsman bangunkan Masjid Nabawi bagi semula, dindingnya dibuat dengan batu manqushah, dilukis, ada lukisan, wal khassati, dan juga kapur ataupun plasta bagi cantik sikit. Wa ja'ala amadahu min hijaratin manqushatin, dan juga Sayyidina Utsman jadikan dindingnya, dinding Masjid Nabawi, tiang Masjid Nabawi itu daripada batu yang dilukis, wasaqafahu bisaji, dan bombong Masjid Nabawi dijadikan dengan saj, kayu jati. Jadi zaman Sayyidina Utsman itu alat-alat dalam masjid berubah dan juga lebih luas daripada sedia. Dan ada juga sesetengah sahabat ketika itu tidak setuju. Mereka kata kepada Sayyidina Utsman, innakum aksartum, sesungguhnya kamu banyak mengubahkan yang lain, yang bukan dan sebagainya. Itu ada sebut dalam hadis yang akan datang pada bab 65, babu man bana masjidan. Di situ ada. Jadi Imam Bukhari daripada Tarjumatul Bab, Asar Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Umar dan sebagainya, daripada situ Imam Bukhari hendak menyatakan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dan dianggap amalan sunnah Rasulullah SAW ialah dibuat masjid dengan kayu biasa, tidak banyak hias, supaya tidak ganggu khusyuk semayang orang ramai itu. Itu yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dan sebahagian daripada sahabat. Dan ada juga seperti Sayyidina Utsman, dia besarkan, luaskan masjid memandangkan keadaan masa dia itu perlu begitu, dan dia hiaskan masjid. Jadi
daripada perbuatan Sayyidina Uthman tu ada juga sesetengah sahabat nampaknya tak berapa nak setuju buat perubahan begitu sampai tiang ada ukiran dan sebagainya manqusyah diukir. Jadi walaupun begitu ada sesetengah a'immah mereka berpendapat elok juga besarkan, luaskan masjid dan juga adakan ukiran dan sebagainya supaya kelihatan cantik, kemas masjid itu. Mereka kata begitu, ambil pendapat begitu disebabkan keadaan perubahan zaman menuju ke arah pesat membangun pembangunan yang cantik, tinggi, luas, besar dan sebagainya. Dalam keadaan perubahan masa begitu, kalaulah masjid dalam keadaan nampak macam uzur dengan kayu biasa, nampak tidak cantik, itu akan dianggap lekehnya masjid dan akan dihina oleh kaum kufar, musyrikin dan sebagainya. Jadi disebabkan nak mengelak daripada jatuhnya imej agama Islam, ada sebahagian ulama pula mereka kata harus boleh membesarkan ataupun menghiaskan masjid itu. Bab ta'awun fi bina'il masjidin. Bab ini pula berkenaan dengan membantu dalam urusan membangun masjid. Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah. Tidak berhak bagi kaum musyrikin mereka memakmurkan masjid-masjid Allah, syahidina ala anfusihim bil kufri, dalam keadaan mereka menyaksikan di atas diri mereka sendiri dengan kufur. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah di mana amalan-amalan mereka itu gugur. Wa fil nari hum khalidun, dan mereka kekal dalam api neraka. Ayat yang kedua, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, hanya orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hari kiamat, mereka lah memakmurkan, menyuburkan masjid. Wa iqamas salati wa atas zakat, wa iqamas salat wa aqamas salata wa atas zakata, dan mereka itulah mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Walam yakhsha illa Allah, hanya mereka takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang menjadi segolongan daripada golongan yang peroleh petunjuk. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء
an Ikrimata qala li ibnu Abbasin wa li ibnihi Aliin, riwayat daripada Ikrimah Ibnu Abbas kata kepada saya dan juga kepada anak dia bernama Ali. Ibn Abbas suruh mereka berdua tu intaliqa ila Abi Sa'idin fasma'a min hadithihi, pergilah kamu berdua kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dengarlah kamu berdua daripada hadisnya, apa yang Abu Sa'id Al-Khudri riwayat hadis tu, dengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi tujuannya Abdullah bin Abbas, walaupun dia tu seorang sahabat yang mempunyai ilmu pengetahuan luas dan masyhur dengan dapatnya doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi seorang sahabat yang dapat doa khusus untuk memahami agama dengan baik dan juga mempunyai ilmu yang luas, tapi dia menghendaki anak dia dan juga Ikrimah pergi di dekat Abu Sa'id Al-Khudri supaya mengambil ilmu, mempelajari hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi itu seolah-olah Abdullah bin Abbas mengisyarat ilmu ni seseorang tidak mampu menyeluruh ke semua bidang ilmu. Jadi walaupun dia mempunyai keluasan ilmu, masih juga perlu pergi belajar daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Sebab itulah dia perintah, dia suruh anak dia mengambil ilmu daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dan juga boleh jadi ilmu ataupun riwayat hadis yang ada di sisi Abu Sa'id Al-Khudri tidak ada di sisi dia, ataupun boleh jadi Abu Sa'id Al-Khudri nak anak dia cari sanad yang tinggi, disebabkan Abu Sa'id Al-Khudri ni sahabat ulung, banyak mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mendampingi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hadis-hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengar lebih daripada Abdullah bin Abbas. Dan juga Abdullah bin Abbas boleh jadi dia mau mendidik anak dia supaya tawadhu, tidak takabur, jangan memadai dengan apa yang mempelajari dengan dia, masih perlu lagi mengambil ilmu daripada orang lain dan sebagainya. Itu satu didikan yang baik daripada Abdullah bin Abbas terhadap anak dia. Fantalaqa, mereka berdua pergi. Fa'idha huwa fi ha'itin, pergi sampai di sisi Abu Sa'id Al-Khudri itu. Kelihatan Abu Sa'id Al-Khudri ada di kebun, fi ha'itin ay fi bustanin,
yuslihuhu, Abu Sa'id Al-Khudri mengelokkan, maksudnya membersihkan kebun dia tu. Fa akhadha ridaahu fahtaba, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengambil selendangnya. Fahtaba, dia duduk berpangku lutut, dengan cara memaut tangan di lutut tu, letak papan punggung di atas tempat duduk, di tempat duduk dengan cara tu mungkin dia selesa duduk begitu. Summa ansya'a yuhaddithuna, kemudian dia mulai menceritakan kepada kami, hatta ata ala zikri bina'il masjid, sehingga tiba di sisi cerita berkenaan dengan membangun masjid itu. Faqala, Abu Sa'id Al-Khudri kata, kunna nahmilu labinatan wa ammarun labinataini, kami membawa satu bata seorang. Ammar bin Yasir pula dia bawa 2 bata. Jadi dia cerita masa bina Masjid Nabawi itu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri dia sempat semua itu dengan Rasulullah SAW, di mana Abdullah bin Abbas masih kecil lagi ketika itu, tidak sempat pengalaman seperti itu. Jadi sebab itulah Abdullah bin Abbas suruh anak dia pergi belajar dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Fara'ahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ammar bawa 2 bata, faja'ala ay syara'a yanfudu turaba anhu ay an Ammar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengibas debu daripada Ammar. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waiha Ammar, kesian Ammar tu, taqtuluhul fi'atul baghiyatu, kumpulan jahat, kumpulan berontak akan bunuh dia. Yad'uhum ilal jannati, sedangkan Ammar mengajak mereka ke syurga. Wa yad'unahu ilan nahri, fi'ah baghiyah tu, kumpulan tu mengajak Ammar bin Yasir ke neraka. Yaqulu Ammar, ketika tu qala yaqulu Ammar, Ikrimah yang riwayat tu kata, qala yaqulu Ammar, Abu Sa'id Al-Khudri kata ketika tu, yaqulu Ammar bin Yasir kata, a'udzu billahi minal fitani, aku minta lindung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada fitnah itu. Jadi dalam hadis ni ada sebut sahabat-sahabat bawa batu bina Masjid Nabawi. Daripada situlah Imam Bukhari mau sabitkan
terjematul bab dia, ijtihad dia yang dia sebut ta'awun fi bina'il masjid, membantu untuk bangunkan masjid. Jadi untuk bangunkan Masjid Nabawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bantuan daripada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat juga bantu satu sama lain untuk membangunkan Masjid Nabawi itu. Jadi daripada situ Imam Bukhari istinbat hukum harus mengambil bantuan daripada orang lain untuk bina masjid itu. Babul isti'anati bin najjari. Bab ini mengambil bantuan, meminta pertolongan dengan najjar, tukang kayu, wasanna', sanna' bekerja ataupun tukang biasa, fi a'wadil minbari, pada kayu-kayu mimbar, wal masjidi, dan juga masjid. Maksudnya di sini al-isti'anatu bis-sanna'i fil masjidi ay fi bina'il masjid, meminta pertolongan daripada tukang kayu untuk bina masjid, untuk adakan mimbar dan sebagainya. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Aziz an Abi Hazim an Sahl, riwayat daripada Sahal, dia kata ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila imra'atin, Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan kepada seorang wanita. Wanita itu pemilik tempat tukang kayu itu buat barangan daripada kayu. An muri ghulamakin najjara, hendaklah engkau suruh kepada pekerja engkau tu, hamba mutu, iaitu najjar, tukang kayu, ya'mal, supaya dia buatkan untuk aku awadan, beberapa susunan kayu, ajlisu alaihinna, boleh aku duduk di atas awad itu, kayu-kayu itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta wanita yang menjadi pemilik tempat itu supaya dia suruh pekerja dia sediakan mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar tu, wa'az, nasihat kepada sahabat-sahabat, dan juga baca khutbah. Haddatsana Khalad qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ayman an abihi an Jabir anna imra'atan qalat ya Rasulullah, riwayat daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya seorang wanita kata, maksudnya pemilik tempat itu, dia kata, ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaihi,
tidakkah boleh saya adakan sesuatu bagi engkau supaya engkau boleh duduk di atasnya, di atas tu. Maksudnya dia nak tolong buat bagi mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bagi tahu, fa inna li ghulaman najjaran, sesungguhnya saya mempunyai pekerja merupakan tukang kayu. Qala in syi'ti fa'amilatil mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, jika engkau menghendaki boleh engkau buatkan mimbar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar dia nak buat tu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turut kehendak wanita sahabiah tu nak buat bagi mimbar. Jadi dalam riwayat tadi, maksud zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta buat. Dalam riwayat yang kedua tu, di situ ada menyatakan wanita yang minta nak buat bagi. Jadi muhaddisin buat kesimpulan daripada situ, pada asalnya wanita tu minta nak buat bagi mimbar. Dia ada bagi tahu Rasulullah SAW. Selepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar utusan kepada wanita tu supaya buatkan mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun man bana masjidan, bab berkenaan dengan orang ataupun berkenaan dengan kelebihan orang yang membangunkan masjid. Haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani ibn Wahb akhbarani Amr anna Bukairan haddatsahu. Bukair menceritakan kepada Amr anna Asim bin Umar bin Qatadah haddatsahu annahu sami'a Ubaidullah al-Khawlani annahu sami'a Utsman bin Affan yaqulu. Ubaidillah Khawlani dengar Utsman bin Affan kata, inda qaulin nasi fihi, tentang ketika ucapan orang ramai mengenai Utsman bin Affan, hina bana Masjid Rasul, ketika Utsman bin Affan membangun Masjid Rasul itu, Masjid Nabawi itu, mereka kata, innakum aksartum, sesungguhnya kamu banyak melakukan, maksud mereka nak kata sesungguhnya kamu banyak melakukan yang bukan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak buat masjid dalam bentuk hiasan, menghias dan sebagainya, tidak buat. Jadi ada sesetengah ketika itu tidak setuju dan mereka mengatakan apa-apa kepada Sayyidina Utsman. Ketika itu Sayyidina Utsman kata, sami'a Utsman bin Affan yaqulu, maqulahnya innakum wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan sesungguhnya aku dah pun dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan, sesiapa bangunkan masjid. Qala Bukairun,
Bukair yang riwayat daripada Asim, dia kata hasibtu ay zanantu annahu ay anna Asim bin Umar qala. Bukair kata saya sangka, saya agak ketika itu apa nama Asim bin Umair Syekh itu kata dalam riwayat itu, yanbaghi bihi wajh Allah man bana masjidan yanbaghi bihi wajh Allah. Sesiapa membangunkan masjid dengan tujuan semata-mata dia mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya banallahu lahu mislahu fil jannati. Allah Subhanahu wa taala bina baginya umpama masjid dia bina di atas muka bumi. Allah akan adakan satu binaan masjid dalam syurga untuk orang, lahu ay liman bana masjidan. Jadi daripada situ Imam Bukhari hendak menyatakan ada kelebihan bagi mereka yang buat masjid. Jadi berdasarkan hadis itu, Utsman bin Affan dia bangunkan semula dalam keadaan lebih selesa, luas, dan ada ukiran di tiang dan sebagainya. Dia buat jadi maksudnya Sayyidina Utsman dia bagi jawapan dengan man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah ni, seolah-olah tidak ada kesalahan bagi dia buat begitu. Jadi berdasarkan keperluan masa itu, perlu perluaskan masjid dan juga perlu kukuhkan masjid. Jadi itulah yang dia buat. Jadi sebanyak mana dia buat besar, luas, tinggi, sebanyak itu dia akan dapat balasan. Dan sebesar mana dia buat pembaikan dan sebagainya dengan Masjid Nabawi, sama seperti itu dia harap dia akan dapat dalam syurga. Jadi daripada situ Imam Bukhari sabitkan kelebihan bagi orang bina masjid. Maksud man bana masjidan ay ma lahu minal fadli, kelebihan peroleh bagi orang bina masjid. Sama ada bina masjid ni bangunkan masjid daripada mula, daripada tidak ada apa-apa di tanah kosong, bangunkan masjid, ataupun memperluaskan masjid yang sedia ada. Semuanya termasuk dalam maksud hadis man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah di situ. Jadi tidak kata orang buat masjid baru di tempat tidak ada masjid, orang itulah akan dapat pahala yang disebut dalam hadis itu. Tidak. Maksud Sayyidina Utsmannya orang yang membaiki, memperluaskan masjid, menghiaskan masjid, orang itu juga akan dapat pahala sama seperti dengan orang buat masjid di tempat di mana tidak ada masjid itu.
babun ya'khudhu binusulin nabli idza marra fil masjid. Bab berkenaan dengan patut mengambil, memegang dengan mata-mata panah. Nusul jamak bagi nasl. Nasl maksudnya ujung tajam, panggil mata panah, mata-mata panah pegang. Dia ada dalam kawalan orang yang bawa panah tu. Idza marra fil masjid, apabila lalu dalam masjid dengan membawa panah, lalu dalam masjid, ketika tu perlu pegang ataupun perlu kawal mata-mata panah tu supaya tidak menyusahkan, mengganggu orang lain. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan qala qultu li Amr asami'ta Jabir bin Abdullah yaqulu marra rajulun fil masjid. Sufyan kata, aku kata, yakni aku tanya kepada Amr, adakah engkau pernah dengar Jabir bin Abdullah kata seseorang lalu dalam masjid, orang lalu masjid tu, wa ma'ahu sihamun, sedang bersama dengannya ada manah. Waqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, amsik, peganglah, khudh bini salihah, dengan mata-mata panah tu. Jadi nusul ni, nisal ni, nasl ni, mana dia bahagian yang tajam ada pada anak panah tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya pegang tempat tajam tu, ujung anak panah tu pegang, lalu dalam masjid tu jalan, supaya menjaga keselamatan orang-orang ada dalam masjid tu. Kalau tidak pegang, bila jalan ujung anak panah tu bergerak sana sini, takut terkena orang, mengganggu ataupun menyusahkan orang ada dalam masjid tu. Jadi daripada hadis ni, Imam Bukhari hendak menyatakan harus seseorang bawa senjata masuk dalam masjid. Walaupun begitu, dia perlu menjaga kehormatan orang-orang Islam supaya tidak mengganggu, mencabul kehormatan Muslim. Itu perlu menjaga. Babul mururi fil masjid.